timbul. Dia Profesor Madya dekat ini kan. Tapi tiba-tiba dia muncul 2 hari. Lepas tu dia kata, how are you? Macam biasa orang kata apa? Handset nombor skandal kan. Dia berbual lagi. Kalau dia rasa ni, barulah dia on. Tiba-tiba dia on, saya pula dalam keadaan macam ni. Macam saya kata, Allah hadirkan dia sebab dia ni orang yang profesional. So dia takkan buka aib. Takkan isu saya boleh cerita macam-macam apa saja yang ni kan. Allah, you know, I want ni cerita kan. Tu yang senang dengan dia sebabnya tak kisahlah apa pun sebab dia orang tua yang bagi nasihat. Tapi kami ni tak ada apa-apa pun, nak kata ada skandal ke tak. Tapi dia tu memang ada cara skandal lah, maksudnya macam tu kan. Tapi adalah batas. Saya jenis kalau berkawan memang ada batas lah. Lepas tu saya berkawan tak pernah dekat. Dan semua menjadi punca-punca mak. Tapi sedangkan adik saya cakap, mak saya okey je, mak saya tak ni pun. Sampai satu tahap baru ni saya gaduh dengan adik lelaki saya, adik. Family saya duk tanya, kenapa saya nak kahwin? Lepas tu saya cakap sebab saya dah terlalu penat. Cuma dia orang bukan tak bagi, tapi dia orang takut objektif saya kahwin tu macam saya nak orang jaga anak saya. Kan saya nak fokus kerja. Maksudnya dia takut macam tu. Tapi saya nak pun akan jadi macam tu. So saya takut jugalah nak kahwin pun. Dan bukan tak ada orang lelaki yang baik tau yang lain. Tapi yang terakhir ni yang dengan Untuk Umar tu lah. Saya memang ni, tapi dia dah makin lama saya rasa macam orang lelaki yang kawan saya dia akan takut. Sebab saya suka lelaki yang more to technical. Macam ialah nak macam umum kita apa semua dia senang. Dia tahu pasal technical lah, saya memang senang macam tu. Saya nak tahu daripada berkawan daripada kecil pun saya memang kawan dengan lelaki. Kalau sepupu pun semua lelaki. Sebab bagi saya lelaki simple. Tapi saya complicated. Sebab tu saya kena cari orang yang simple. Tapi bila orang lelaki ni, orang complicated ni dia rimah. Tapi kawan-kawan saya menjadi lelaki lah. Nak kelakkan apa senang. Tapi bila dah settle macam ni kan, kita tenang kan. Ya. Sampai macam-macam lah. Ni pun saya rasa mungkin fitnah juga kot. Sebabnya makcik dia ada dekat balik. Dan saya nak keluar PDOP ni pukul 10.30 ke apa kan. Saya nak cerai siapa free. Macam tu lah. Jadi macam, tapi bagi saya macam tak ada apa benda tukar biasa. Tapi orang yang tengok saya pun kata dah tak bagus. Tapi saya macam, tapi tu saya nak hidup macam mana? Nak ada lelaki tak boleh. Nak keluar tak boleh. So saya macam, saya perlukan seseorang lebih kepada bahu dengan apa, dia nak dorong kita, tak nak kita nak halau ke mana. Tapi macam tu lah. Yang ni pun saya pun tak tahu. Dia tiba-tiba je dia macam mana. Macam tu lah, saya kawan akan kau 3 bulan je. Yang akan okey. Lepas tu dia akan jadi hamba lah. Saya tak ada punca daripada mana apa semua. Tapi kalau saya mengurut ke pendidikan apa semua tu, memang kata-kata menyatakan daripada X. Tapi hati saya kata tak, sebab dia ni macam bukanlah dia berbendui, tapi dia ni kalau orang tak ajak dia tak baik hal. Saya bagi saya macam tu. Saya pun tak tahu lah daripada mana ke apa semua tu. Tapi sebelah ayah saya pun, Tok Wan saya forestman, korang apa poreh ni kan masuk hutan apa semua tu. So mungkin lah ada juga tok saya pula buat padi rumah. Dia buat sendiri lah, tak ada misi, tak ada apa. Dia banting semua sendiri. Tapi dua-dua dah arwah lah. Di mana? Bukan, Kuala Tekai. Kuala Tekai, Pak Leporeh. Mana? Pak Leporeh, Kuala Tekai, Pedu. Kat orang belah sini toknya. Mak saya belasik. Tok Buah Hasan, kaki Uli Hasan tu, dia orang tu, pokok kami tu. Tok Syuda lah, pokok sik tu lah. Yalah. Cumanya beli rumah dekat sana saja belilah. Dekat Sungai Tani, dekat SP satu, dekat Arau ni saya beli siap-siap. Sebab kalau saya cerita, mesti tak jadi. Apa saja yang saya cerita ke terlintas ke apa, sebab tu saya unplan punya orang. Tapi kalau saya satu benda, saya akan dapat. Okay. Tak kisahlah, kadang-kadang kita dah lupa perkara kita nak benda tu, 15 tahun kemudian Allah bagi hasil tu macam tu. Bagi juga. Saya rasa orang ni pun ada masalah juga. Siapa? Orang-orang ni pun ada masalah juga. Semua orang ada masalah. Semua orang ada masalah. Kita sebagai hamba
kalau kita nak cerita pada orang, dia ada terbatas sebenarnya. Kita nak cerita nak cerita kata kita betul ke kita tak betul, kadang-kadang orang tak mampu nak memahami. Jadi saya rasa macam ni. Mulai hari ni, mulai saat ni, Kak reda dengan apa yang berlaku. Wahai Allah, cakap dengan Allah, wahai Allah, aku reda, malahan aku terima kasih di atas takdir Engkau pada aku. Aku yakin baik buruk semua daripada Engkau. Jadi mulai hari ini aku nak bina satu hidup baru. Semua orang yang buat salah pada aku maafkan. Jadi mulai hari ini kau doronglah aku untuk bina satu kehidupan yang kau redha. Macam tu. Sebagai contoh, dia bila sahabat Nabi tanya pada Nabi, kalau saya ada masalah di tempat saya nak pergi ni, apa yang patut saya buat? Rujuklah Al-Quran dan Sunnah. Rujuklah Al-Quran dan Sunnah. Senang je. Jadi mulai hari ini, Kak orang yang hebat, Kak orang yang sangat istimewa. Jadi mulai hari ini, bila masuk waktu je Kak sembahyang dulu. Di samping tu, Kak makan madu saya ni. Madu ni saya nak siap dah untuk survey balik sistem Kak ni dan juga gangguan. Baik, diri Kak tu sendiri mulai hari ni azam niatlah Kak carilah satu kekuatan. Bila masuk waktu je Kak sembahyang dulu. Satu bab selesai. Kan? Yang kedua, sentiasa berzikir, selawat dan istighfar pada Allah. Dengan niat untuk taat Allah, taat Nabi, untuk gembirakan Allah, gembirakan Nabi. Supaya apa? Supaya Kak tak beban sangat. Apa yang Kak cerita tadi, saya dapat rasa kehidupan Kak sangat beban, sangat rumit rasanya, serba tak kena rasanya. Rasa macam serba tak kena, buat ni tak kena. Pasal apa? Sebab Kak duk dengar orang-orang di sekeliling Kak. Jadi Kak jadi rimai, Kak jadi sangat tersiksa, sangat tertekan. Jadi lah ni saya sure lah Kak freshkan balik, Kak clearkan semua balik. Nawai tu sekarang ni Kak nak pergi kerja untuk cari rezeki, contoh kan, untuk cari rezeki untuk bersama anak-anak, ataupun mulai hari ni Kak buat keputusan saya nak kahwin, maka Kak kahwin. Sebab keputusan ada Kak. Lah Kak, status Kak boleh buat keputusan sendiri. Masalah dah kita dah mau dah. Dia dah mungkin dah. Dah. Kak jangan fikir lah apa yang berlaku sebelum ni. Kak jangan fikir. Mulai hari ni, kalaulah ada takdir lelaki yang masuk dan Kak rasa dia sesuai dengan Kak buat keputusan untuk kahwin dengan dia, Kak kahwin dia. Kak jangan fikir orang sekeliling lagi dah. Kak mulai hidup baru. Mulai hari ni. Boleh. InsyaAllah. Besarkan apa-apa masalah Kak semai ajak pada Allah, doa dengan Allah, tanya Allah, bincang dengan Allah. Apa maksudnya doa bincang? Wahai Allah, saya nak kahwin, saya ada orang dah mula kawan dengan saya. Apakah orang ini baik untuk saya? Apakah orang ini baik untuk agama saya? Apakah orang ini baik untuk saya dan anak-anak saya? Kalaulah dia ni baik untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk agama saya, maka pemudahkanlah urusan ni. Kalaulah dia bukan orang yang baik untuk saya dan bagi mudarat kepada saya dan agama saya, maka kau jauhkan dia pada saya. Senang ya. Takdir Allah dia masuk minang. Tak terima je. Apa berlaku? Tawakal. Terima kasih ya Allah. Sebab kita hamba yang lemah. Kalau kita terlalu ambil kira sangat, fikir sangat, khususnya kita selalu kita rasa kita dianiaya, kita rasa kita disihir, kan? Kita akan jadi beban. Jadi saya sure sajalah. Saya sure Kak lebih tenangkan diri.
fokus balik untuk nak pergi kerja, fokus balik untuk nak jaga anak-anak, fokus balik untuk nak ziarah mak, contoh macam tu lah kan. Pedulikan di sekeliling supaya kak tak bawa beban yang banyak sangat. Saya risau pasal kak dia sebut, kak kata saya pun takut juga jadi problem apa semua. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah. Selain pada Allah, semua makhluk tak boleh bagi manfaat, makhluk tak boleh bagi mudarat. Saya harap kak akan lebih ringan, kak akan lebih ceria, kak akan lebih harmoni lepas pada ni. Banyak azam baru, semangat baru. Kalau tak tercapai ni sudah. Juga kalau macam kita tak buat untuk tu, kita usaha support kan. Usaha lagi. Wahai Allah, kenapa kau tak sudi aku nak berbicara pada engkau? Semayang kan? Sebagai contoh kan? Terbabai lagi. Dah tak boleh jaga juga semayang ni. Empat baru semayang lohok ni. Lepas tu, wahai Allah, kenapa kau tak sudi terima aku untuk aku semayang pada awal waktu? Kerana Nabi ajak aku sebagai umatnya semayang di awal waktu. Kenapa kau tak sudi, ya Allah? Kau terimalah aku untuk semayang di awal waktu. Nampak tak? Kita berkomunikasi direct pada Allah. Tiba-tiba kak main fikir, kak dapat berita kata kau nusihir kak, kak semayang aja, wahai Allah, yang bagi manfaat engkau ya Allah, yang bagi mudarat engkau ya Allah. Jadi kau selesaikanlah masalah ni. Kau matikanlah sihir ni. Contoh macam itulah. Jangan takut pada makhluk, jangan fikir macam makhluk. InsyaAllah jiwa kak akan lebih tenang, hati kak akan lebih senang, hidup kak akan lebih orang kata macam dengan lebih harmoni. InsyaAllah. Banyak pada tanggung semua ni. Pasal kak banyak benda sangat kak tanggung dan banyak sangat. Sebagai contoh. Tadi kak dapat email daripada Australia. Kata kak ada benda di belakang kak. Kak akan jadi beban, kak akan jadi risau kak. Orang akan nampak kak macam orang tua, orang kak akan fikir macam-macam. Bunyi-bunyian tu kan. Jadi beban kak, beban. Sebenarnya jin syaitan ni ada di mana-mana. Yang penting kak ada tak ambil untuk nak belah pokok jin ni? Tak ada. Saya tak ada. Saya tak perlukan jin, saya tak perlukan syaitan untuk pelihara saya. Cukup Allah yang pelihara saya. Macam tu. Kalau kau duk fikir macam duk fikir orang duk kata, weh depa nampak macam nenek kebayan lah. Kan jadi tension jadinya. Kan? Pedulikanlah. Biarkan orang. Dulu saya macam tu lah. Kan? Dulu saya memang buat tak tahu. Saya long range saya nak buat macam ni. Lepas tu taklah kata semayang apa tu taklah, tapi saya memang selalu bermonolog. Contoh kita pergi Kota Baru, saya duduk Kelantan 3 tahun ni. Tak tahu pergi mana ni, tak tahu buat apa ni. Ya Allah, nak buat apa ni? Tak tahu lagi kawan main. Jaga aku. Dia nak, terima kasih Allah. Alhamdulillah, Okey tu. Dulu ni saya dibelenggu tu, saya nak jadi macam dulu. Dulu kak dah lalui dah apa yang saya cakap tadi. Kak dah lalui dah. Bermakna kak sudah ada pengalaman. Jadi sekarang kak dah tak macam dulu lagi, kan? Tak macam dulu lah tu. Kak kena usaha untuk kak jadi macam dulu. Yang sebenarnya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau hantar kawan untuk ni teman aku. Terima kasih ya Allah, kau hantar orang untuk bantu aku. Yes. Itu dulu saya macam tu, tapi lah ni ada lah, tak tahu lah, mungkin anasir yang dia kata macam saya ni ego. Tapi kalau ego tu buat kita kuat, tak lah. Macam saya fikir macam tu. Tapi dulu saya jenis macam ni tau, jenis yang tak kisah langsung orang. Sebab kalau saya nak sesuatu, saya tahu saya tak akan dapat benda tu, saya akan mimpi, saya akan, ya Allah, dapat dalam mimpi tu jadilah. Malam tu saya memang akan mimpi benda tu, tapi sebab nanti saya dah puas, saya tak ada masalah. Alhamdulillah. Lepas tu kalau ni contoh dulu kan, kalau saya gaduh dengan orang, ataupun saya gaduh dengan ex dulu lah kan, gaduh mengenal orang lain, pak pinjam ke apa-apa kan. Saya bangun esok tu, saya dah lupa segala benda semalam. Saya akan tegur dia, saya kata, semalam gaduh sangat.
gaduh apa? Lepas tu kita yang malu sendiri sebab kita gaduh dengan dia, tapi kita pergi tengok dulu. Tapi alah tak lah. Saya jadi macam, tapi bila sekarang ni masalah dia, saya seorang. Lepas tu saya ada anak. Ada anak, lepas itu Saya fikir ada campur tangan keluarga kan, jadi kak tersepit, kak rasa tersepit kan, masalah jadinya. Cuma Allah pernah bagi saya satu peluang. Anak saya face up, so satu ada tuition kat sekolah, so saya tak boleh balik speed. Saya rasa hidup saya lebih tenang. Duduk dengan anak. Ya. Lepas tu sekarang ni, efek dulu saya punya ni, tak apa, saya macam cerai kan. Tak apa, saya macam, ya Allah terima kasih, saya dah tolak satu stres pasal dia ni kan, yang lebih tak ada, bagi saya macam tu kan. Tapi saya dekat tak mau bagi efek dekat anak. So dia nak balik jumpa anak bila-bila pun, anak apa minta, saya punya hubungan tak ada masalah. Cuma saya kata kat dia, wife dia saya tak boleh jaga kat sini. Ayah dia pun jangan nak ni sebab dia pun mesti campak dan macam-macam kan. Dia nak main, dia main seorang. Dia tak kisahlah nak buat adik-adik dia semua. Lepas tu jangan ada anasir untuk anak-anak saya pergi ke Terengganu semua macam tu lah. Tak apa, dia pun ikut syarat tu. Lepas tu sekarang ni anak-anak saya dia terkesan tu sebab dia tak nak fikir sendiri, dia jadi macam mana? Apa-apa semua mama. Lepas tu dia pun pernah ada maid sekejap lah, dia tahu je. Bila mula-mula sebelum maid tu dia pun independent lah, macam pandai nak ni. Bila ada maid dia pun dah semua serah kat maid sebab mama dah layak. Bila maid tak ada, dia pun nak buat sendiri tu, kita ni kena suruh. Bila kena suruh ni mulalah semua dah peti lah pada semua. Yalah. Tapi bila saya lalu thinking, dia orang ni budak bijak. Sebab waktu mengandung memang walaupun abang dia tu macam mana sekalipun, saya tetap jaga makanan sunnah lah apa semua. Memang bijak yang kalau tak dikawal dia orang boleh hancur. Saya bijak dia orang ni. Jadi saya risau, saya tak mampu dan saya tak larat sebenarnya. Sebab itulah saya perlukan seorang lagi. Tapi yang main dengan saya semua orang yang kita nampak baik, tapi sebaliknya saya tak fikir macam tu. Tapi bila lepas 3 bulan saya akan nampak negatif. Lepas 3 bulan so saya jadi macam, memanglah betul lah macam saya nak fikir, memang nak fikir yang tu. Walaupun saya tak, maksudnya macam mana nak cakap, susah nak. Ya faham Allah, kesian sangat. Macam ni kak anggaplah yang mai tu dan pergi tu, anggaplah tak ada jodoh. Saya susah nak sayang orang. Sebab kita memerlukan seseorang kan. Kita memerlukan. Tetapi dia mai boleh bertahan 2 bulan 3 bulan. Lepas tu dia pergi. Kak, saya faham, tapi hakikatnya jodoh urusan Allah. Saya perlukan betul kita memang semangat, tapi saya perlukan orang untuk semangat tu. Ya. Faham. Itulah kak, kita hamba kan. Kita hamba. Apa yang ditakdirkan Allah, kita belajar redha, belajar bertahan. Kadang-kadang ada benda yang kita nak tak dapat. Kadang-kadang benda yang kita tak perlukan, benda tu yang datang kadang-kadang. Jadi kalau dia macam perlu juga luahkan. Tapi kan tak ada tempat kat luar. Bila kat luar kak kena balik. Biasanya macam itulah, faham. Jadilah ni kak sudah ada kehidupan, kak ada anak-anak, kak bagi tumpuan dengan kehidupan kak bagi tumpuan dengan anak-anak kak. Dalam agama, saya bukan nak ngajak untuk kak jadi orang yang lupa diri, tak, bukan maksud macam tu. Dalam agama diajar, bila seorang perempuan yang dah bercerai, dia berhak buat keputusan untuk kehidupan dia. Bukan saya nak kata kak tak perlukan ibu, tak perlukan adik-beradik, tak. Tapi kalaulah kebaikan kakak, bila kak nak kahwin, kak nak bincang dengan mereka menghalang, dia jadi satu masalah. Maka sebenarnya dalam agama kak tak perlu. Kak setakat maklum je. Sebagai contoh, abang, adik, hari Jumaat ni main rumah, akak buat kenduri sikit, ada majlis akad nikah, contoh. Mereka akan melenting. Engkau tak hormat kami, tak bagi tahu, tak bincang. Sebab bila bincang, dia jadi masalah. Betul tak? Ayah wali. Ayah? Masa wali kan.
Ayah ada kan? Ada. Ayah ada memang kena beritahu dia lah. Memang kena beritahu dia lah. Tapi ni contohnya lah kan, bila ayah tahu dia menjauhkan dia daripada kita apa semua, saya tak kisah. Tahu tak, kalau laki ni dia masih ni, tapi laki ni pula bagi syarat, dia tak mau kalau macam family tak restu kan. Sebab dia dah tak ada komitmen apa-apa. Dia dah umur 42, dia nak tenang-tenang saja. Dia kata, tapi yalah, kita orang Melayu kita ni, kita sangat-sangat jaga adab. Kan, jaga adab. Dan semua dia pun tanya, okey ke? Tak terjawab lah kita pun benda tu. Jadi, saya lupa. Sebab Kak selalu dia sebut mak, saya lupa. Seolah macam Kak dah tak ada ayah, rupanya Kak masih ada ayah lagi. Ada, tapi ayah tu buat juga betul. Buat betul ayah, tapi ayah pun dia mengenakan jasa-jasa mak tu yang dia pun follow saja. Dia Yalah. macam dia kata, mak dah lama susah dengan kita kan. Tapi bagi saya, sebagai seorang ayah, kita nak yang terbaik untuk anak kita, kan? Ayah saya dia minta saya balik duduk Sungai Petani. Saya tak kata dia pokok saya, tapi dia orang ni orang yang bukan senang-senang nak percaya orang lah. Sebab bagi dia orang, saya ni seorang yang senang. Saya ada aset, saya ada ni, tapi dia orang tak tahu saya tak ada cash. Saya tak ada cash, tapi semua benda saya tukar kepada aset. Aset yang tidak memberikan income pun. So saya ni pun sebab contohnya daripada saya start kerja, dia orang lah yang suruh saya beli tanah semua benda tu lah yang kita senang, bukan kita senang, tapi saya banyak aset, tapi saya tak boleh nak survive tu lah ni macam lah. Lepas tu dia jadikan yang kita marah dia orang suruh beli dia orang tu, maksud macam tu lah. Jadi dia macam bukan nak kata dia pernah macam lah. Saya pula tidak, bukan nak kata tidak pernah bantah. Saya mudah kesian kalau family. Contohnya kalau diri saya mudah kesian orang, tak kira kalau family ke apa lah. Cuma saya tak tahu lah, saya jadi terfikir lah juga. Dulu saya ada kenal dengan seorang, dia ada bagi, saya beli dekat dia lah, loket, dia letak kayu, dia letak apa lah, dia kata dia semua kan. Lepas tu, orang kenalkan saya dengan orang lain, orang tu kampas semua benda tu, buang. Dia kata benda kurafat tak boleh. Lepas tu, waktu dia buang, pada masa saya sama waktu dia buang, saya order kat cincin. Lepas tu bawah ni saya jumpa. Lepas tu saya ambil pakai. Bila ambil pakai tu lah saya start jadi mengantuk balik. Bagi saya itu adalah mungkin healing crisis. Maksudnya ada something lah dekat cincin tu. Lepas tu tak tahu lah saya dah. Lepas tu 2 malam saya tak tidur, saya jadi gelisah, saya jadi macam tak tahu lah, macam-macam lah. Tak buat macam balik, tak ni balik kan. Jadi saya tak suka, saya buang balik cincin tu, saya letak situ. Lepas tu terdorong. Dan saya rasa punca yang laki ni pun dia tak puas hati tu pun sebab dia nampak sebagai cincin tu. Sebab dia kata dah benda tu dia tak mahu. Hak lumba-lumba ni. Tapi yang ambil buang tu orang lain. Orang yang entahlah saya nak cakap macam mana. Orang mai ada yang nak test kita. Ada yang ni, tapi yang lumba-lumba ni saya tak tahu lah. Sebab mak saya pun dah resik semua. Adik saya yang kata saya ambil tu pun resik. Dia ni orang bercakap dia bagus. Dia memang bagus dari segi macam Ustaz kata tadi, saya rasa dia pun balik sebelum 40 kan. Allah dah tunjuk macam-macam kat dia semua, dia pun balik pada agama. Dia pun itu juga dia kata kat saya. Alhamdulillah. Dan dia kata dia dah buat benda tu. Bab tu memang dia bagus. Tapi start dia dengan apa tau dia boleh cakap macam tu dengan saya. Start saya nak pakai stokin. Dia kata apa yang orang nampak tu biarlah. Sebab dia pun jadi pakai seluar ketat, baju fit ni walaupun dah 40 lebih kan. Lepas tu mak saya tegur cara dia pakai tu. Sebab anak saya pergi beli, anak saya sekolah Mahat, sekolah ni apa? Sekolah agama jugalah. Dia kata satu dekat Arau. Lepas tu 3 orang perempuan tu semua sekolah ni pun pasti. Maksudnya saya tahu saya tak mampu nak bagi agama ni pun. Saya hantar sekolah agama sebalik 2 bulan. Lepas tu dia ni pula macam ni, bila dia balik pada agama tu, ialah memang tak perfect. Ngaji pun saya rasa macam tak berapa. Tapi Tuhan anugerah lagi sebab rumah saya ustaz. Ustaz tu ajak anak saya mengaji percuma. Depan rumah saya surau. Tapi anak saya lagi tu pun tak pergi surau. Yang pokok 3 orang yang ustaz nak mengajar ni, sampai ustaz tu kata dia nak ajak kakak tu hafazah sebab dia boleh bijak. Ustaz kata, ustaz tengok dia kata dia bijak. Dia ada anak setahun seorang, aku 3 orang kan, kecil-kecil ni. Dia nak ajak mengaji, dia bagi saya pun suruh belajar.
Apa dia ajak anak tu, dia suruh saya belajar sekali. Tapi seminggu saya pun tak tahu macam bila saya suruh dia pergi, saya tertidur. Lepas tu dia kata, oh Najib lah, dah nampak tak? Iyalah. Lepas tu kalau saya suruh, saya tahu saya salah, tapi bila kita nak buat baik, kita akan jadi sebaliknya. Saya rasa macam diri saya ni tak boleh niat, dia kena buat. Kalau niat je macam contohnya, balik sekejap aku nak basuh baju, nak ni kita ada setting dah otak itu tadi, balik tu dia nampak ganti, mandi dah apa dah, pergi, dia macam tu. Kita tahu dalam otak, saya rasa soal diri saya ada something yang kalau kebaikan je, dia jadi ngantuk. Kalau nak ni lah, so dia jangan sebut apa-apa, dia nak dia buat push. Tapi sikap kot bertanggung. Itulah. Dengan kerja lagi Allah. Sebab saya kalau macam benda-benda tu, kita boleh cover balik. Macam kerja, saya balik kerja, saya nak buat kerja, macam PKP hari tu, tak apa-apa. Saya dapat semua macam nak kata apa, printer pun bos bagi balik, file pun semua dah. Kat rumah saya komputer dah berbiji, laptop dah berbiji. Tak tahu lah, tak nak buat je sekolah, beli tu pecah. Handphone yang ada pun pecah. Jadi macam sebab tak kenal lah. Betul bila ustaz sebut tu semua tu, saya ingat balik yang lembut dia memang cakap macam tu dengan saya. Cuma lah ni saya jadi terfikir balik macam kenapa saya tengok dia tak sebaik macam orang kata. Saya kata mungkin saya nak hidup dengan dia, aku saya dah nampak dia tu macam mana, dia baik sebab dia lembut, cakap lembut. Lepas tu hormat orang tua pun sayang dia, ramai orang sayang dia. Tapi kalau dia duduk dengan saya nampak opposite lah. Lepas tu saya rasa dia takut reputasi dia terjejah bila dengan saya, sebab saya ni tak nak bergaul orang kampung, contoh macam tu semua. Tapi saya dengan dia memang very positif. Dia adalah saya tak tahu lah sebab sepupu saya duduk dekat Matis sama pengasan Matis tu, dia ada waktu saya, bukanlah waktu saya sampai tahap tu saya dah macam tak tahu nak buat apa, tapi pun saya sampai Cik nak doa apa tak, saya tak akan kami petang. Dia akan hantar apa daripada program-program mereka, budak-budak Tafiz dia akan doakan semua. Lepas tu saya pun habak tu terang lah, Kak Cik nak tahu, Kak Cik nak biarlah orang yang naik tu, orang yang menunjukkan hati lah, blablabla. Tu je dia kata. Lepas tu barulah orang Kak Cik rasa syukur. Kalau cerita masa tu, dia kata, budak ni, dia kata macam kita dia nak. Dia kan, lepas tu, lepas pada tu, ada seorang cikgu pergi umrah lah waktu tu kan. Dekat bicara tu saya cakap dia, nak minta doa jodoh juga lah kan. Tapi saya tak minta lah jodoh yang apa, jadi menyejukkan hati saya. Bila menyejukkan hati saya, dia bawa kebaikan, kita ikut jadi baik. Kalau dia tak baik, kita ikut dia tak baik. So biarlah yang lain tu yang boleh bawa kita ke arah kebaikan dan menyejukkan hati. Saya satu je, saya rasa kalau orang sejukkan hati saya, semua tak apa. Dia nak apa saya kena hati saya. Kalau jenis lah, kalau orang buat baik kita sekali, kita akan balas balik 100 kali. Tapi kalau orang buat jahat dengan kita sekali, bukan tak nak balas, kita akan lupa. Jadinya tu yang orang duk kenal kita lagi. Saya tak ada cakap lah perempuan betul habis lah. Macam sekarang saya pula, saya suruh-suruh dia kata apa saya buat. Lepas tu saya beban, betul habis je tu. Semua apa yang kita buat, semua berbalik beban kat kita. Macam anak-anak pun, saya nak cakap, dia orang bagus, orang lain cakap dia boleh. Tapi kalau mama cakap, alah tak apa, mama sayang kat kita. Dia orang nak fikir macam tu, apa pun mama tetap sayang kita, so buat je apa pun. Tapi dia orang suruh saya kahwin hanya sebab kalau mama kahwin, mesti mama tetap marah-marah kan. Kalau mama kahwin, betul-betul kita tanya bila nak kahwin. Satu, mama tetap marah-marah. Dua, nanti kalau mama tua nanti, jenuh lah kita nak jaga mama. Kalau mau kahwin, at least ada lady, dia pun fikir macam tu. Waktu anak tu dia satu tu, saya amat tu dia satu, ni baru jadi. Waktu tu dia pun macam yang si kakak tu yang nombor 2 tu, dia cakap abang tinggal mama sebab mama tu garang sangat. Kalau mama cakap elok, mama tak garang, mesti abang sayang mama. Lepas tu abang tu nak sayang mama tu, tapi dah mama tu garang sangat. Macam tu. Yang kedua, yang nombor 1 tu, saya memang kasar lah dengan kat sini. Sebab ialah bila kita sayang ni, kita kena avoid lah sebab dia dah kahwin dah apa semua. Saya tahu dia pun memang masih yang, cuma saya tak rasa dia sayang saya cuma rasa dia nak macam kalau dia, lepas pada jumpa kat mahkamah tu, saya dah beli jalan balik. Dia kata kat saya, boleh jalan molek dah, dia kata. Comel kat tu, elok pula waktu tu kurus kering. Lepas tu
Dia kata Maya jadi bini aku nombor 2. Lepas tu kata Isyron gila tak cakap macam tu. Lepas tu dia menjadi macam kira talak lah saat duduk. Kalau jumpa kat duduk liga-liga macam tu kan. Waktu tu kawan lelaki saya memang buat guna. Saya call aja escort, tapi dia tak kenal lah. Dalam dia ada escort dia macam tu. Kalau nak pergi yang waktu cerai tu pun adik saya dengan kawan dia tepis kiri kanan semua lah. Jadi macam dia pemudahkan urusan. Sekali lafaz dia apa semua pun dia. Tapi macam tu lah cerita dia. Cuma macam cabaran hidup sebagai ibu tunggal pun orang duk kata cabaran hari ni saya dengar lah cabaran hidup sebagai seorang ibu tunggal. Yang sulung tu lelaki seorang. Lepas tu dia duduk suruh kahwin sebab dia kata Mama bukan lelaki. Mama tak tahu pasal lelaki. Sampai kan sorry tu sendiri kan. Sampai kan dia nak pakai spender pun, dia nak pilih spender pun, sampai lah dia tak pakai spender sebab tu lah susah nak cakap dengan mama ni. Lah kali dia pilih pakai spender tu sebab saya contohkan dia, abang tahu tak dulu abang ciri-ciri lepas tu dia tengok dah mama tahu kenapa tak cakap awal. Saya dah macam dia macam tu, dia nak kawan. Tapi saya tengok lelaki pun, lelaki yang boleh jadi kawan dia. Cuma saya rasa macam yang ni saya tak tahu lah. Saya ingatkan dia jodoh lagi dan saya tak boleh dah kau dah. Tiba-tiba mat pula macam ni dan dia ada nak cakap sesuatu. Masa saya pun tak tahu nak cakap apa. Cuma saya takut macam dia nak cakap tak jadi dia macam tak tahu. Sebab dia bagi masa. Dia dah bagi tarikh pun kalau nak kata dia tak mau. Satu ni. Satu depan. Kalau nak kahwin pun 1/1 ataupun 12/2. Apa tu dia tengok dah apa yang jadi. Lepas tu dia kata kat saya dia takkan tinggal. Janji percaya saja. Lepas tu banyaklah benda dia tegur kan. Rumah saya tak macam rumah tunggal langgang. Saya tak tahu lah. Saya rasa macam rumah saya tu macam saya kemah cantik lah macam mana pun. Kalau dia pergi macam mana pun tetap saya rasa sombong, sabut tu semua. Hujannya dia kata banyak barang. Tapi saya dah try dah buat dekat rumah Sungai Tani tu. Saya buang semua barang-barang mak saya. Dia barang dia tak mau dia letak dekat rumah saya tu. Rumah baru dia letak barang-barang lama. Dia jadi kusam lah. Lepas tu saya buang-buang apa benda yang barang saya lah. Barang mak saya tak tentu. Rumah tu jadi macam tu juga. Tak dengan kerja lagi, dengan anak lagi, maklum lah. Saya nak jual rumah tu. Tapi mak saya dah buat store kat belakang semua. Dia dah dia dah macam ni semua kumpulan. Banyak Saya ada bilik sewa 2 kat situ.